Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sorry, aku rasa agak dah macam 3 minggu aku tak ada update video apa-apa disebabkan aku dah start mula bekerja. Okay guys, tanpa buang masa, aku nak cerita dengan korang tentang satu pengalaman seram, iaitu menyewa rumah yang agak misteri guys. Okay, pengalaman cerita rumah misteri, rumah sewa ni, kau tak silap aku lah masa tu lebih kurang tahun 2015 atau 2016 lah. Sebenarnya rumah ni disewa oleh adik aku dengan adik ipar aku. Sebenarnya dekat satu kawasan perumahan lah sebenarnya kan. Okay, nak dikatakan sewa rumah ni tak adalah terlalu mahal, tapi agak murah. Okay guys, tak apa buang masa lagi guys, jom let's go. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih lah pada korang yang support aku, yang like, yang subscribe. So korang yang baru jumpa channel aku ni, tolong subscribe aku, boleh follow, press button notify tu. At least kalau aku buat video baru atau apa pun semua, korang akan dapat notify daripada aku lah. Cerita ni sebenarnya lebih kurang tahun 2015 lah. Masa tu adik aku ada sewa satu rumah ni. Nak kata terlalu mahal sewa dia, tak juga. Nak kata terlalu murah pun tak, biasa-biasa je. Okay, nak jadikan cerita lah. Masa tu kita orang dapat rumah ni sebenarnya dah dikosongkan lebih kurang 6 hingga 8 bulan lebih kurang, ataupun setahun lebih lah. Kita orang pun tak berapa pastilah, disebabkan masa tu memang dia nak cari rumah sewa dekat dengan tempat kerja. Jadi alhamdulillah lah kita dapat kat rumah tu kan. So nak jadikan cerita, masa kemas-kemas, masukkan barang apa semua, memang orang kata tak expect, tak ada expectation langsung pun tentang nak hadapi benda-benda yang pelik macam ni kan. So nak jadikan cerita, sebenarnya orang yang pertama yang alami tu akulah. Sebab aku sebenarnya bukan duduk situ, tapi kadang-kadang yelah aku balik kerja, aku suka singgah situ. Kadang-kadang aku dah penat, aku tidur je kan kat situ kan. Jadikan cerita lah, ada satu hari tu aku balik kerja lebih kurang pukul 5 atau 6 petang lah. Aku kerja daripada shift pagi, jadi aku terlalu penat. Jadi aku tidur dekat ruang tamu. Okay, untuk pengetahuan korang, kalau setiap malam kadang-kadang adik aku dengan adik ipar aku ni suka keluar tau. Diorang suka keluar dengan member, pergi makan kat luar ke apa, lepak kan. So tinggal lah aku sorang-sorang dekat rumah. Jadi nak jadikan cerita, aku tersedar lebih kurang dalam pukul 1 pagi atau 2 pagi lah lebih kurang. Jadi aku terbangun dengan keadaan orang kata baru bangun lah, macam blur-blur lah. Aku cakap mana semua orang kan. Tapi aku macam dah dapat tahu, okay, diorang keluar lah. So jadikan cerita, masa tu aku tengah duduk terpenung, aku ambil air, aku minum. Lepas tu dekat ruang tamu adik aku tu ada 2 sofa macam bentuk L tu. Lepas tu kat depan tu ada kabinet TV apa semua benda kan. So nak jadikan cerita, dalam kabinet TV tu ada satu kaca. Dalam tu dia letak satu tabung tau. Tabung tu bermangga dengan orang kata solek lah, solek besi. Tiba-tiba kan, aku tengah duduk termenung macam tu kan, tiba-tiba solek tu bergerak sendiri ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kalau ikut orang kata tak adalah seram mana, tapi yalah kalau kita seorang-seorang, kita mesti terdetik macam kenapa mangga solek kat dalam almari kaca tu boleh bergerak sendiri. Jadi kita jadi macam tak sedap hati tau. Jadi nak jadikan cerita, aku tak nak fikir panjang-panjang. Aku ambil barang-barang aku, ambil wallet, aku terus keluar, aku kunci rumah, aku balik rumah mak aku kan. Sebab aku rasa macam tak berapa, orang kata perasaan takut tu macam tiba-tiba hadir. Jadikan cerita kan, lepas kejadian tu aku tak pernah pun cerita dengan siapa-siapa lah. Sebab aku malas lah, yang kita pun kadang-kadang melumpang rumah adik aku kan. So nak jadikan cerita, ada satu hari tu aku memang betul-betul ada kat situ lah. Aku macam biasa, aku balik, aku lepak, aku main game kat ruang tamu. Lepas tu aku dengar adik aku yang perempuan ni tengah cuci pinggan lah. Dia lebih kurang pukul 10 atau pukul 11 lebih kurang macam tu lah. Dia tengah cuci-cuci, jadi tiba-tiba dia cakap dengan kita orang. Dia kata dia dengar bunyi suara angsa kat belakang tau. So kat situ kita orang rasa macam tak sedap hati lah. Tapi adik ipar aku ni, dia macam dah tahu lah sebenarnya. Dia cakap, dia kata sebenarnya dalam rumah ni ada gangguan sikit lah, tapi dia tak pasti apa lah. Nak kata aku ni berani sangat pun, aku rasa aku bukannya orang yang berani. Aku penakut gak sebenarnya. Aku tak cakap aku berani. Aku lebih kurang 50-50 lah. Berani dengan berani, takut dengan tak takut, lebih kurang macam tu lah. Jadi aku buat bodoh lagi lah masa tu. Nak jadikan cerita kan, makin kita lama-lama dalam satu rumah tu dah tahu, makin lama makin macam-macam tau. Kadang kita tengah tidur, dengar macam orang tengah bercuci pinggan dekat belakang.
kadang-kadang kita dengar macam ada orang jalan lah dekat belakang. Kalau rumah taman kan belakang kan ada pintu, lepas tu ada boleh orang jalan kaki kat belakang kan. Selalu dengar tau macam orang bercangkul lah, orang berjalan lah. Tapi bila kita selak cermin tu, kita tengok sebenarnya tak ada orang pun. Memang gelap kat belakang rumah tu guys. So nak jadikan cerita dah macam-macam kita orang dengar, tapi nak jadikan cerita memang kita orang tak pernah nak ambil tahu lah. Ada satu hari tu adik perempuan aku ni keluar dengan adik aku lagi seorang lah. So aku ada 2 orang adik perempuan ni. Dia keluar pergi makan lah. Dia pergi keluar berdua. Lepas tu dia balik rumah lebih kurang dalam pukul 11 aku tak silap aku, 11 malam atau 12 malam lah. Lebih kurang lebih macam tu guys. Lepas tu nak jadikan cerita, aku tengah lepak dekat lorong ujung lah dengan member aku. Nak jadikan cerita, tiba-tiba aku dengar adik aku ni menjerit tau. Aku ingatkan diorang ni menjerit panggil kita orang apa. Lepas tu sekali adik aku yang perempuan lagi seorang ni call aku, dia cakap dia minta tolong. Dia kata adik aku lagi seorang ni kena samput. So kita orang pun lari pergi ke situ kan. Okay guys, dekat rumah sewa lama adik aku ni ada jalan besar tau depan tu. Lepas tu ada satu pokok besar. Pokok ni memang dah lama lah kat situ kan. Memang dah lama lah. Lepas tu nak jadikan cerita, adik aku dah kena samput apa semua kan. Jadi keadaan macam ada agak huru-hara sikit lah kan. Aku pun panggil lah kawan aku minta tolong. Aku call adik ipar aku suruh balik kan, tengok bini dia dah kena sampuk macam ni apa semua. Nak dijadikan cerita, sebelah taman kita orang ni ada satu orang, kata lebih kurang ustaz jugalah. Dia cuba untuk ubat adik aku ni, tapi tak percaya sebab dia kata yang ada dalam badan dia ni bukan biasa-biasa ni luar biasa ni, dia cakap kan. So dia tak dapat lah. Dia kata dia minta kita cari orang yang lebih pengalaman lah untuk rawat adik aku ni. So nak jadikan cerita, cari, alhamdulillah kita orang jumpa ada satu orang, aku tak pasti orang Indonesia kalau tak silap aku lah, sebab cerita ni dah lama, 2015 kalau tak silap aku ke 2014 lebih kurang lah guys. Lepas tu orang ni ada 4 orang tau. Seorang kat tangan kanan, tangan kiri, kaki, lebih kurang lah. Baca diorang dapat. Tapi guys, masa sebelum aku nak sampai ke rumah orang ni, aku bawa adik aku ni, benda tu pandai menipu kita orang tau. Dia cakap, adik aku cakap dia dah okey lah, tapi kita orang tahu sebenarnya tak okey, sebab kita dapat baca daripada mata, pergerakan mata dia tu lain tau. Sebab yalah adik sendiri kita mesti kenal lah, tapi daripada segi mata dia tu kita rasa ni bukan dia. Jadi kita bawa jugalah pergi tempat tu. Nak jadikan cerita, masa dalam perjalanan dalam kereta tu kan, dia tengok aku, dia senyum dekat aku tu lain. Sebab aku memang tahu, dalam detik hati aku ni aku dah tahu yang tu bukan dia lah sebenarnya kan. Mungkin ada benda-benda lain dalam badan. So nak jadikan cerita, malam tu alhamdulillah adik aku pun dah macam biasa, macam nak orang kata dah normal balik apa semua kan. Nak jadikan cerita, kita orang bawa dia balik rumah mak kita orang lah, bawa balik rumah mak aku lah. Jadi kat situ aku tanya dia, apa sebab kau boleh kena macam ni? Dia kata, Lala dia cerita dengan kita orang lah, setiap kali dia nak pergi buang sampah dekat depan rumah tu, dekat pokok besar tu, dia selalu dengar macam orang panggil, bukan panggil nama dia, macam sweet panggil dia. Dia macam selalu tegur. Dia pernah tegur sekali masa tu aku ada kat depan. Dia cakap, siapa panggil aku dekat pokok besar? Lepas tu aku rasa macam dia ni macam tak kuat ke apa kan. Aku cakap dia, kau jangan tegur-tegur boleh tak? Kau pergi masuk kan. Tapi tak tahu lah, kali ketiga kali keempat tu dia kena juga. So nak jadikan cerita, lepas dia dah berubat tu, alhamdulillah tak ada apa-apa lagi semua yang berlaku kan. Cuma aku ada macam agak terfikir lah, macam selalu dengar bunyi-bunyi kat belakang rumah tu. Okay guys, nak jadikan cerita, ada satu hari lah, biasalah adik-beradik kadang-kadang kita bertekak ke apa kan, itu rumlah lah dalam kehidupan adik-beradik. Nak jadikan cerita, adik aku yang bongsu ni dengan adik aku yang perempuan ni adalah benda kecil je, diorang bergaduh. Lepas tu adik perempuan aku ni tercampak barang dia keluar ke tingkap, sebab rumah tu 2 tingkap guys. So dekat bilik belakang ni ada tingkap. Dia campak, dia nak baling dekat adik bongsu aku ni lah, cuma tapi dia tercampak ke tingkap. Jadi benda tu dah terjatuh ke belakang lah. Jadi dah jatuh tu, kita orang macam fikir nak pergi belakang, macam takut lah. Jadi kita orang macam cakap mungkin besok je lah. Tapi adik aku tu barang important dia kan. So dah jadikan cerita, adik aku dengan adik perempuan aku ni kuatkan juga semangat. Kita orang buka pintu belakang tu, aku kat depan, adik aku kat belakang tu. Kita orang bercangkung kan cari, sebab keadaan gelap.
adik aku tengah torchlight kat depan, aku torchlight kat belakang lah, cari-cari barang tak jumpa. So guys, benda yang paling real lah, tapi aku tak nampak muka lah sebab aku takut. Sebenarnya aku takut, aku jadi seram lah. Aku tengah jalan, aku tengah berangkat aku cari barang tu guys. Tiba-tiba tengah suluh tu, tiba-tiba ada macam rambut tak terjuntai kat depan aku lah. Sama-sama menjangkung tau. Aku stop. Aku macam tergamam. Lepas tu aku dengar adik aku daripada belakang, dia macam cakap dengan aku, jangan tegur, jangan tengok muka dia. Lepas tu sebab rupanya adik aku dah perasan dulu lah dekat belakang. Dia dah perasan yang apa kat depan. Cuma aku dia tak perasan. Cuma dia tengah sibuk mencari tu kan. Aku rasa ya Allah, kenapalah kan kau mencangkung depan aku dah. Lepas tu aku macam tengok belakang sikit macam ni, aku nampak adik aku dia dah merangkak. Lepas tu dia cakap ikut aku kan. Lepas tu aku berangkak, lari guys, tak banyak cakap guys. Tutup pintu, pam lari. Aku dengan adik aku ni berdua lari ikut pintu depan. Pergi port biasalah, port member kita orang cerita kan. Lepas tu aku cakap dengan member aku. Yang tu member aku cakap serius lah. Lepas tu kita ramai-ramai pergi. Tak ada guys, memang tak ada. Tapi macam pelik masa time aku dengan adik aku berdua tu guys, memang betul-betul dia tunjukkan diri depan mata. Dia cangkung. Aku sebenarnya tak berapa perasan dia pakai baju warna apa, tapi aku tahu rambut, aku tersentuh rambut dia guys. Masa aku tengah cari tu, rambut dia betul-betul kat ujung jari aku. Jadi kat situ aku tak sedar hati. So nak jadikan cerita macam-macam lah guys kat situ. Dengar bunyi angsa lah, bunyi pelik-pelik. Jadikan cerita kan, sebenarnya bukan aku dengan adik aku je yang pernah kena kacau dekat area satu lorong rumah tu lah. Nak jadikan cerita, selang berapa rumah dulu tu, 3-4 rumah daripada kita orang dulu, ada seorang suami isteri lah. Dia baru duduk situ jugalah. Dia baru duduk. Lepas tu saya nak jadikan cerita, ada satu hari tu pukul 2-3 pagi anak dia nangis. Kiranya tu first dia punya anak lah. Anak dia menangis kan, nak susu. Jadi dia turun bawah, dia pergi buat susu guys. Macam biasa dekat rumah biasa kan, ada sink, lepas tu ada cermin. Dia tengah buat susu anak dia tu. Dan tiba-tiba dia nampak, dia pernah cerita dengan kita orang lah, dia ada nampak ada macam ada benda kelibat lalu. Jadi dia fikir, pemikiran dia fikir mungkin ada orang nak pecah rumah ke apa. Jadi dia standby lah kat situ. Lagi benda tu lalu lagi. Dia memang tak terfikir guys, yang benda yang luar jangkaan dia tau sebenarnya, yang lalu lalang tau. Jadi tiba-tiba benda tu betul-betul depan cermin. So nak jadikan cerita, dia ingat ni perompak, dia nak segar, dia buka je tingkap guys. Demam panas, pengsan tu. Tak lama tu aku dengar dia dah pindah pergi Pontian, dia pergi cari tempat lain lah. So agak scary sikit lah dekat lorong ada satu kawasan ni lah, satu kawasan perumahan ni. Tapi tu lah, orang kata kalau kita nak tahu rumah tu sebenarnya, kalau apa orang kata ada benda-benda kan, dia akan, bila kau duduk kat rumah tu kan, even kau duduk adik-beradik ni, kau akan rasa macam saling benci-membenci tau. Dia macam secara tiba-tiba, secara natural lah, macam tiba-tiba rumah tu jadi panas. Jadi macam kita orang macam dia tak puas hati dengan dia tak puas hati dengan dia, macam gaduh tau. Tapi bila kita orang dapat keluar daripada rumah tu guys, sebenarnya alhamdulillah, bukan tiba-tiba tau, sebenarnya kita orang adik-beradik ni okey. Tapi tak tahulah, mungkin kita duduk situ adalah benda-benda yang nasib macam buat kita rasa tiba-tiba benci dengan dia benci dengan dia. Jadi macam kita orang sentiasa bergaduh. Tapi lepas kita orang pindah daripada rumah tu, alhamdulillah semua adik-beradik okey je sebenarnya kan. Tak ada masalah pun. Tak tahu lah guys. Dan ada satu kisah yang terakhir sebelum kita orang pindah daripada rumah tu guys. Selang berapa rumah kita orang tu, kau tak silap ada rumah budak-budak bujang lah, budak-budak main motor lah macam tu, suka repair motor. So kita orang ni jenis macam semua dengan jiran-jiran, kita orang semua okey. Kita orang tak pernah macam sombong ke apa ke kan. Diorang biasalah pukul 2-3 pagi budak-budak setting motor apa, kadang-kadang tu ada bising tu, kita orang ada tegur sikit, diorang okey. As long as kita cakap cara baik, diorang pun okey lah. Nak jadikan cerita, dekat kawasan situ lah sebenarnya aku ada seorang kenal lah, kawan polis. Jadi dia pernah cerita dengan aku, dia pernah nak buat serbuan ke rumah yang aku masukkan lah, rumah yang budak-budak buat motor ni, sebab ada kes kecurian motor kan. Okey, itu kerja diorang lah. Aku tak tahu lah diorang jumpa bukti ke tak bukti ke, diorang tak tahulah. Tapi pengalaman member aku yang polis ni, di masa time diorang nak buat serbuan ke rumah ni, ada satu beberapa orang anggota ni duduk kat depan rumah
yang berapa orang anggota lagi ni diarahkan pergi ke jaga pintu belakang rumah tu lah, maksudnya lorong yang aku pernah jumpa ni lah. Tu nak jadikan cerita, member aku sendiri pernah cakap, tiba-tiba masa dia tengah berdua kat situ, dia terasa macam ada orang bisik-bisik kat telinga dia apa semua kan. Dia duduk kat situ, bukannya duduk datang terus sembuh, bukan guys. Dia orang macam standby, lebih kurang macam aku rasa lebih 30 minit lah dia duduk kat belakang tu. Macam dia standby, dia cangkung jadi kat satu tempat, nanti dia berpecah kan. Dia sendiri cakap dengan aku, duduk kat belakang ni rasa macam lain tau. Dia punya firasat, dia punya insting tu macam terasa macam ada orang kat belakang. Dia toleh-toleh di belakang, tak ada tau sebenarnya guys. Tapi bila waktu siang kita orang pergi tempat tu, sebenarnya tak ada apa pun. Ada je aunty tua tu hari-hari tanam pokok apa semua kan. Tak tahu lah guys, mungkin sebenarnya rumah yang kita orang sewa ni sebenarnya berdekatan dengan apa nama tu, sungai. Sungai ni sungai besar guys. Dia ada jambatan, ada semua kan. Tapi kemungkinan kata orang-orang kat situ, mungkin tempat dia dah kena kacau sebab banyak-banyak kerja construction, diorang dah korek sungai tu apa semua kan. Mungkin dia dah tak ada tempat, mungkin tu lah dia merayau-rayau. Banyak guys sebenarnya cerita dekat situ. Budak-budak yang jumpa kakak cantik atas pokok lah, jumpa apa abang gula-gula melompat-lompat. Untuk rumah sewa ni, itu je lah cerita pengalaman yang kita orang pernah ada, yang aku alami sendiri dengan adik-beradik aku guys. Untuk capture yang kakak cantik dengan abang gula-gula tu, aku akan next continue dekat next konten aku lah. So guys, itu je lah cerita aku tentang pengalaman aku sendiri dengan adik-adik aku tentang satu rumah sewa yang orang kata agak misteri guys. Misteri yang orang kata tak dapat kita nak fikir. Tapi alhamdulillah kita orang pun dah keluar daripada rumah tu. So guys, itu je lah cerita aku tentang pengalaman rumah sewa tu. So guys, aku nak ucapkan terima kasih pada korang yang dah tonton video aku. Satu pesanan aku, jaga kesihatan guys, jaga diri, jaga SOP guys. Okay guys, Assalamualaikum. Pap gerak lu, Papa Roger.